Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Aziz bin Mu'anif dari kelas DP5B. Kumpulan kami, kumpulan ke-15 akan membentangkan tajuknya iaitu asas satu perkara bebas daripada tanggungjawab. Okey, jom. Kita mulakan dengan pengertian kaedah. Pengertian kaedah untuk asas suatu perkara bebas daripada tanggungjawab. Okey. Kaedah ini pada dasarnya menyatakan bahawa manusia dilahirkan dalam keadaan bebas daripada tanggungjawab dan tidak terikat dengan satu hak. Menurut penjelasan yang dibuat oleh Ibn Al-Bar dalam karyanya Al-Tamhid, tanggungjawab atau bebanan itu asalnya bebas dan tidak diketepikan. Untuk itu, bebas daripada bebanan merupakan perkara yakin. Justeru, apabila berlaku pertentangan dan perselisihan berkaitan dengan bebanan tersebut, maka hendaklah ada tarjih atau pengukuhan dengan merujuk kepada asal dan zahir selain merujuk kepada hujah syarak. Okey. Azimah dari segi bahasa bererti janji aman, manakala pada istilah pula ialah perkara yang mengenai seseorang yang menerima kewajipan dan kepastian. Kaedah ini bermaksud seseorang itu terlepas daripada sebarang tanggungjawab atau kewajipan. Okay. Berlaku kaedah ini membandingkan seorang manusia pada mulanya dilahirkan dengan ketiadaan azimah dari sebarang kewajipan atau tanggungjawab, dan keadaan ini berterusan hingga datang ke atasnya sebab-sebab atau faktor-faktor yang membawa ia kepada tanggungjawab terhadap suatu perkara. Oleh itu, terlepas daripada tanggungjawab merupakan asal dan terikat dengan hak itu adalah perkara yang mendatang, maka tidak diterima dakwaan orang yang mendakwa bahawa seorang yang lain itu memikul tanggungjawab, iaitu melakukan suatu perkara, bahkan mestilah ia mendatangkan saksi atau sumpah daripada pihak yang mendakwa. Okey, sekarang kita masuk kepada huraian kaedah. Huraian kaedah yang pertama ialah kaedah ini bermaksud secara asalnya seorang itu bebas daripada sebarang tanggungjawab melainkan adanya suatu sebab tertentu yang menyebabkan dia mempunyai tanggungjawab. Okay, seterusnya, bebas daripada tanggungjawab adalah perkara asal dan terikat dengan tanggungjawab adalah perkara yang datang kemudian. Okay. Saya bagi contoh lah. Contoh dia sini, Ahmad meminta Bahri menyimpan dan menjaga komputer ribanya tanpa ada sebarang perjanjian atau bayaran. Kemudian komputer riba yang berada di bawah jagaan Bahri itu telah hilang. Apabila berlaku sebegini, Ahmad menuduh Bahri cuai dalam menjaga komputer ribanya. Okay. Jika kita dilihat dalam konteks Islam, Bahri sebenarnya terlepas dari sebarang tuduhan dan dakwaan. Oleh kerana itu, barang tersebut perlu dijaga, disimpan dengan baik oleh tuannya sendiri melainkan wujud bayaran. Dan perjanjian kerana bayaran tersebut adalah perkara baru yang mengikut akan tanggungjawab menjaga barang tersebut. Okay. Kesimpulannya kan, seseorang itu mempunyai tanggungjawab disebabkan wujudnya faktor takliman tertentu yang terbentuk olehnya dan hak yang dimiliki oleh perbuatan yang telah dilakukan. Okay. Seterusnya saya akan berikan kepada kawan saya untuk meneruskan pembentangan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazri bin Husin, DPH 2018-23323. Ingin menerangkan tentang sumber kaedah dan hukum furuk tentang asas sesuatu perkara bebas daripada tanggungjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya menerangkan sumber kaedah dan hukum furuk asal sesuatu perkara bebas daripada tanggungjawab. Okay, kita mula dengan sumber kaedah. Sumber hukum fiks masa. Fiks masa bukanlah fik baru yang terasing dari syariat Islam. Ia adalah hukum hakam semasa yang diijtihadkan dari sumbernya. Ia sebahagian dari syariat Islam yang dijelmakan dalam bentuk realistik berdasarkan nawazil atau kes-kes baru dalam masyarakat. Fik silam atau fik semasa sumbernya adalah sama, cuma pendekatannya berbeza berdasarkan perbezaan keadaan, situasi dan kondisi zaman dan tempat. Sumber hukum di dalam Islam terbahagi kepada dua, iaitu sumber hukum yang disepakati dan sumber hukum yang tidak disepakati. Terdapat 4 sumber hukum yang disepakati di dalam Islam, iaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas.
manakala sumber hukum yang tidak disepakati terdiri dari pelbagai, termasuklah masalih musalah, istisan, istishab, qaul sahabi, syarman qablana dan sad al-dari'ah. Penggunaan sumber-sumber asas adalah sesuatu yang dasar dalam fiqh semasa. Kita lihat sebelah. Mengenal pasti status individu. Contoh sumber kaedah. Kaedah ini biasanya pakai oleh hakim menentukan status orang yang didakwa dalam kes jenayah, iaitu kaedah al-as bara'at al-zimah, yang bermaksud asalnya seseorang itu bebas daripada tanggungjawab. Oleh itu dapat dibuat anggapan bahawa seseorang itu bebas dan tidak dipertanggungjawabkan kecuali dibuktikan dia melakukan sesuatu perbuatan itu. Contoh, di dalam kes pegawai pendakwa Muiz bin Adib Datuk Haji Said Besar Sigoh tertuduh telah didakwa melakukan zina, tetapi dia didapati tidak bersalah oleh mahkamah kerana pihak pendakwa gagal buktikan kes tersebut. Mahkamah berpendapat ikrar yang telah dibuat orang yang disabit bersalah zina tidak boleh digunakan untuk menghukum pihak tertuduh kerana kaedah al-asfara'as al-zimah. Mahkamah juga menolak untuk menerima yang dibuat oleh tertuduh kerana dibuat di luar mahkamah. Kita lihat contoh lain. Seseorang yang syak adakah ia telah melakukan sesuatu perbuatan atau tidak, maka mengikut asalnya ia tidak melakukannya. Hal afi malhana lisilaf aywa ash liafa lah kashnam. Contohnya, seseorang yang syak adakah ia telah menjatuhkan talak ke atas isterinya atau tidak, maka tidak jatuh talaknya kerana pada asalnya ia tidak melakukannya di antara kaedah yang terbit daripada kaedah ini. Nukai tamilah hanal liyakula alih lam litakula wa liyakulana afkashu liafla nuqidnum. Maksudnya, sesiapa yang yakin telah mengerjakan sesuatu perbuatan, tiba-tiba timbul keraguan adakah pekerjaan yang telah dikerjakan itu sedikit atau banyak, maka ditangguhkan hukumnya di atas yang sedikit kerana pekerjaan yang sedikit itu diyakini. Di antara contoh yang terbit daripada kaedah ini, seseorang syak di dalam sembahyangnya, adakah ia telah tertinggal sesuatu perkara yang ia kena lakukan di dalam sembahyangnya seperti kunut dan sebagainya, maka hendaklah ia sujud sahwi kerana asalnya ia tidak melakukannya. Orang yang syak di dalam sembahyangnya, adakah ia telah mengerjakan sesuatu perkara yang ditegah atau tidak, maka lidah al-kawid al-fiqiyah al-kuliyah disuruh ke atasnya sujud sahwi kerana asalnya dia tiada melakukannya. Contoh lain, orang yang syak di dalam sembahyangnya tertinggal salah satu daripada rukunnya, maka wajib ia mengulangi rukun tersebut. Begitu juga orang syak ketika berwuduk, maka wajib ia melakukan semula perkara yang ia syak itu. Kita lihat hukum furuk. Dalam era globalisasi dan teknologi, manusia terpaksa berdepan dengan pelbagai permasalahan hukum-hukum fiqh. Dalam masa yang sama pula, gelanggang perbahasan fiqh adalah teramat luas, mencakupi berbagai aspek pembincangan furuk. Sewajarnya diketahui dan disedari di sini bahawa bukan mudah bagi para fuqaha untuk menetapkan hukum bagi setiap permasalahan furuk yang pelbagai. Maka atas dasar inilah kaedah-kaedah fiqhiyah ini dibentuk dalam diaplikasikan kaedah tersebut kepada permasalahan-permasalahan hukum furuk yang dikelompokkan dalam satu klasifikasi prinsip hukum berdasarkan kesamaan illat
yang ada pada setiap permasalahan hukum tersebut. Dengan ini, urusan para fuqaha dalam mengeluarkan suatu hukum berfatwa akan menjadi lebih mudah. Andai kata kaedah-kaedah ini tidak ada, tentulah hukum-hukum furuk akan wujud secara berselerakan. Contoh hukum furuk. Makasih Al-Hafiz ala niat Al-Hafiz Al-Lafiz Al-Alafiz Maudu' Wahad wa huwa yamin an al-qada. Tujuan dan matlamat lafaz adalah dirujuk kepada niat orang yang berlafaz, kecuali satu masalah sahaja, iaitu sumpah di hadapan hakim. Ini kerana sumpah di hadapan hakim adalah berdasarkan kepada niat hakim, bukan dikira mengikut niat orang yang bersumpah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrul Nizam Safain bin Abdullah daripada kelas DPIH 5A. Okay, hari ini saya akan membincangkan berkaitan dengan kaedah pecahan. Kaedah pecahan adalah asas sesuatu perkara bebas daripada tanggungjawab. Baik, tanpa melengahkan lagi masa, saya akan menerangkan tentang kaedah pecahan yang berikut. Di antara kaedah yang terbit daripada kaedah ini, seperti yang tertera di dalam slide, ayat di atas yang menerbitkan bahawa maksudnya sesiapa yang yakin telah mengerjakan sesuatu perbuatan, tiba-tiba timbul keraguan, adalah pekerjaan yang telah dikerjakan itu sedikit ataupun banyak, maka ditanggungkan hukumnya di atas yang sedikit, kerana pekerjaan yang sedikit itu adalah lebih diyakini. Di antara contoh yang dapat saya berikan di sini adalah daripada terbit ayat di atas, seperti seseorang yang syak di dalam sembahyangnya, adakah ia tertinggal sesuatu perkara yang ia kena lakukan di dalam sembahyangnya, sepertinya kunut atau sebagainya, maka hendaklah ia sujud sahwi kerana asalnya ia tiada melakukannya. Orang-orang yang syak di dalam sembahyangnya adalah ia telah mengerjakan sesuatu perkara yang ditegah atau tidak, maka disuruh ke atas sujud sahwi kerana asalnya ia tiada melakukannya. Okey, baik. Untuk contoh kedua yang dapat saya bagi di sini, orang yang syak di dalam sembahyangnya tertinggal salah satu daripada rukunnya, maka wajib ia mengulangi rukun tersebut. Begitu juga dengan orang yang syak ketika berwuduk, maka wajib ia melakukan sesuatu perkara yang syak itu. Okay. Baik, untuk contoh yang ketiga pula, seseorang yang syak, adakah ia telah membasuh 2 atau 3 kali anggota wuduknya, maka hendaklah sunat ia mengambil yang sedikit, iaitu 2 kali, dan ditambah dengan basuhan yang ketiga. Maksudnya di sini adalah, jika syak kita berwuduk terlebih 2 atau 3 kali basuhan dekat anggota wuduk kita, maka perlulah kita mengambil yang sedikit, iaitu 2 kali, dan diikuti dengan basuhan ketiga. Okay. Untuk contoh yang keempat pula, orang yang syak di dalam sembahyangnya, adakah ia akan melakukan 3 rakaat ataupun 4 rakaat, maka hendaklah ia mengambil yang sedikit. Jika seseorang itu terlebih ataupun syak rakaatnya yang ketiga ataupun keempat, maka ia perlulah mengambil rakaat yang paling sedikit, iaitu contohnya 2 rakaat, dan diteruskan lagi dengan 3 rakaat ataupun 4 rakaat. Okay. Contoh yang terakhir, orang yang syak adalah ia telah mentalak isterinya dengan talak 1 atau lebih, maka hendaklah ia mengambil yang sedikit. Jadi untuk mudah untuk kita fahami di sini adalah, jika ia mentalak isterinya dengan talak 1 ataupun talak 2 ataupun talak lebih, tetapi seseorang itu merasa syak
atas talak yang diturunkan kepada isterinya, maka perlulah ia mengambil yang talak yang sedikit, iaitu talak 1. Jadi itulah kaedah pecahan yang dapat saya terangkan kepada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Haziq bin Wahid dan saya daripada kelas DP5A. Saya di sini ingin membincangkan mengenai isu-isu semasa yang berkaitan dengan kaedah pecahan asas sesuatu perkara bebas daripada tanggungjawab. Okey, tanpa kita melengahkan masa lagi, mari kita terus ke slide. Okey, macam yang kita boleh tengok di slide ini, ini adalah isu-isu semasa untuk yang berkaitan dengan tajuk kumpulan saya. Isu-isu semasa yang saya ambil adalah macam boleh kita tengok di gambar belah kiri ini. Seorang pembeli telah meluahkan perasaan kecewa dan marah di media sosial kerana barangan yang dibeli secara atas talian telah diterima dalam keadaan pecah dan tidak boleh digunakan. Hal ini menyebabkan pembeli telah menyalahkan pihak penjual kerana tidak membungkus barangan dengan baik, di mana penjual tidak menggunakan bubble wrap dan pelekat fragile ketika membuat pembungkusan itu. So, penghantar barangan ini dia terlepas daripada tanggungjawab terhadap kerosakan barangan tersebut, kerana barangan ni rosak bukan salah penghantar barangan tu, dia tugas dia hantar barangan tu je. So salah penjual lah untuk kerana tidak membungkus barang ini dengan baik. So tanggungjawab itu diberikan kepada penjual tersebut. Okey, kita boleh tengok di sini gambar belah kanan ni. Inilah gambar keadaan barangan yang diterimanya dalam keadaan pecah. Okey, kita ke slide seterusnya. Ini adalah situasi di mana situasi yang boleh berlaku, di mana siapa yang pemegang tanggungjawab, siapa yang terlepas tanggungjawab terhadap kerosakan barangan, macam tu. Okey, untuk yang pertama adalah tanggungjawab barangan rosak itu terlepas daripada penjual dan diberikan kepada pengurusan penghantaran. Okey, maksud dia di sini, jika barangan yang diterima oleh pembeli berada dalam keadaan yang rosak, tetapi barangan tersebut telah dibungkus dengan baik oleh penjual dari awal di pembungkusan tu lah, dibungkus dengan baik oleh penjual dengan keadaan mana mustahil untuk barangan itu rosak ataupun pecah, maka penjual terlepas daripada tanggungjawab kerosakan barangan tersebut. Maka tanggungjawab itu dilepaskan kepada pengurusan penghantaran kerana dia orang tak mengendalikan barangan tersebut dengan baik. Itu dia. Untuk yang kedua, tanggungjawab barangan rosak itu terlepas daripada pengurusan penghantaran dan diberikan kepada penjual. Okey, yang ini pula maksud dia, jika barangan yang diterima oleh pembeli berada dalam keadaan yang rosak dan barangan tersebut pada mulanya memang tidak dibungkus dengan baik. Yang ni tidak dibungkus dengan baik dari awal lagi, yang sebelum ni tidak bungkus dengan baik dari awal. Jika di sini penjual tu dia tidak bungkus dengan baik barangan tersebut dari awal lagi, dengan ada risiko untuk barangan itu rosak ataupun pecah. So tanggungjawab kerosakan barangan itu dilepaskan kepada penjual kerana dia tidak bungkus barangan tersebut dengan baik dari awal lagi. So barangan tersebut memang terlepas tanggungjawab dia daripada pihak penghantar. Pihak penghantar barangan ni, dia tugas dia hantar barangan tu je. Dia tak tahu apa-apa. Dia cuma ambil barang tu, hantar kepada penerima. So kalau barang tu rosak kerana bungkusan yang tidak baik dari awal, so tanggungjawab itu diberikan kepada penjual tersebut. Okey, untuk yang ketiga ialah tanggungjawab barangan rosak itu terlepas daripada penjual dan diberikan kepada penerima. Okey, untuk yang ini
jika barang yang diterima oleh pembeli berada dalam keadaan baik. Memang dari awal lagi barang tu memang keadaan baik ketika penerima menerima barang tersebut. Namun ketika berada di dalam tangan penerima ataupun dia dah gunakannya, barangan tu rosak, maka tanggungjawab itu terlepas daripada pihak penjual. Penerima yang menanggung kerosakan barangan tersebut, kecuali jika penjual tu memberi jaminan ataupun waranti, lebih kurang macam itulah. Memberi jaminan terhadap barangan tersebut. Jika rosak, boleh diganti dengan barangan lain. Jika penjual memberikan jaminan dan barangan yang penerima terima itu rosak, so tanggungjawab barangan rosak itu berada kepada penjual tersebut. Tanggungjawab dia adalah untuk mengganti barangan tersebut. Namun jika penjual tidak memberikan apa-apa jaminan, maka kalau barangan itu sudah rosak ketika berada di tangan penerima, so itu tanggungjawab penerima lah. Penjual terlepas daripada tanggungjawab tersebut. Faham kan, Ustaz? Itu je daripada saya. Terima kasih. Sampai di sini saja pembentangan untuk saya, dan saya harap apa yang saya bentangkan ini sampai masuk dan juga menjadi penambah ilmu kepada korang semua yang menonton video ini. Dan sebelum saya menamatkannya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada orang-orang yang terlibat dalam untuk menyiapkan tugas saya ini. Dan saya juga ingin memohon maaf jika saya ada tersalah kata atau tersilap berkata sesuatu ketika saya menyampaikan presentation tadi. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada korang semua yang menonton video ini. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum.